Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar untuk mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri. Ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Apa ciri dia? Dengar betul-betul. Ciri yang pertama, kita tengok kuasa dia. Tengok kuasa. Nak tengok apa? Kita tengok kuasa dia mesti 2. Paling tinggi mesti 2. Yang seterusnya kuasa tu mesti nombor bulat. Maksudnya pecahan tak boleh, negatif tak boleh, perpuluhan pun tak boleh. Dia mesti nombor bulat. Kemudian kita tengok, selepas kita tengok kuasa, kita tengok dia punya pemboleh ubah dia ataupun huruf dia. Kita tengok huruf dia. Nak tengok apa? Dia mesti hanya satu huruf sahaja. Sebab apa? Sebab kita nak belajar ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi mesti ada satu huruf sahaja. Faham? Itu ciri dia. Kita tengok maksud dia sikit. Maksud dia, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi, cikgu beritahu tadi, kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Dapat? Kita tengok contoh. Kita buat sama-sama. Kita tengok contoh. Contoh 1. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Kita tengok A. 2x kuasa 2 tambah 5. 2x kuasa 2 tambah 5. Ingat balik ciri yang cikgu beritahu tadi. Kita nak tengok apa? Kita tengok kuasa. Lepas tu kita tengok huruf. Kita tengok kuasa dia. Kuasa dia ada berapa? Sekejap. Silap lah. Kita tengok kuasa dia. Kuasa dia paling tinggi berapa? Paling tinggi 2. Ada negatif tak? Ada pecahan tak? Tak ada. Jadi syarat pertama dia lepas. Kita tengok syarat yang kedua. Ciri yang kedua. Ada satu huruf. Kita tengok ada berapa huruf tu? Soalan ni ada satu huruf. Iaitu huruf X sahaja. Jadi kita katakan 2X kuasa 2 tambah 5 ialah. Ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kita tengok B pula. Kita tengok B. X kuasa 3 tolak 6. Kita semak. Syarat yang pertama, tengok kuasa. Ciri yang pertama, tengok kuasa. Kuasa dia paling tinggi berapa? 3. Jadi syarat pertama dah tak lepas. Ciri pertama dah tak lepas. Bila dah tak lepas, jadi X kuasa 3 tolak 6 bukan. Bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Berikan justifikasi anda. Justifikasi dia adalah kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 3. So tak lepas lah. Kita nak 2 je. Kita tengok C. 3X kuasa 2 tambah 2Y tambah 1. Kita tengok ciri yang pertama, kuasa. Paling tinggi berapa? Paling tinggi 2. Ciri yang pertama lepas. Kita tengok ciri yang seterusnya. Tengok huruf dia. Ada berapa huruf? 1, 2. Ada huruf X. Ada huruf Y. Jadi 3X kuasa 2 tambah 2Y tambah 1 bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kerana terdapat 2 pemboleh ubah. Itu justifikasi. Kita tengok D. D pula.
1/2 M kuasa 2. Okey, kita tengok ciri dia, tengok kuasa. Tengok kuasa. Mula-mula kita tengok kuasa. Okey, tengok kuasa. Paling tinggi berapa kuasa dia? Kuasa dia 2. Jadi lepas. Kalau kuasa 2, lepas. Huruf pula, tengok huruf pula. Ada berapa huruf? Ada 1 huruf. Okey, jadi syarat yang kedua pun lepas. Jadi kalau dia lepas, maka kita katakan 1/2 M kuasa 2 adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, faham? Bukan susah pun, kita tengok kuasa, kita tengok huruf. Okey, kita terus kepada E. Okey, E 2x kuasa 2 tolak 3/x kuasa 2. Okey, mula-mula kita tengok kuasa. Kuasa dia 2. Okey. Okey, yang ni ilmu tambahan. Okey. Kalau kamu tengok, dia x ni memanglah x kuasa 2. Tapi bila kita tulis dalam bentuk sebaris, kita akan tulis dalam macam ni tau. Okey, dia akan jadi macam ni. 2x kuasa 2 tolak 3x kuasa negatif 2. Jadi macam tu. Jadi apa tu, bila dia ada kat kuasa negatif tu, kita tak terima lah. Okey, sebab apa? Cikgu beritahu tadi, kuasa mesti nombor bulat, tak boleh pecahan, tak boleh perpuluhan, tak boleh negatif. Jadi syarat dia tak lepas. Syarat bagi kuasa tu tak lepas. Jadi 2x kuasa 2 tolak 3/x kuasa 2 bukan. Okey. Sebab apa? Sebab terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Okey, ni bukan nombor bulat. Okey, dapat? Okey, kita tengok F pula. F 4x kuasa 2 tolak x kuasa 1/2. Okey, kita tengok syarat yang pertama, kuasa 2. Ni apa? 1/2. Okey, jadi yang ni select, ni dia tak lepas. Sebab apa? Cikgu beritahu tadi, kuasa mesti 2. Dan kuasa tu tak boleh pecahan, tak boleh negatif, tak boleh perpuluhan, mesti nombor bulat. Jadi 4x kuasa 2 tolak x kuasa 1/2 bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kerana sebab apa? Sebab terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Okey, 1/2 tu bukan nombor bulat. So syarat tak lepas lah. Okey, boleh faham? Okey, jadi boleh kenal tak ciri-ciri dia? Okey, ingat balik ciri dia. Apa cikgu beritahu tadi? Kita tengok kuasa. Okey, kita tengok kuasa. Kuasa mesti 2. Mesti nombor bulat. Pecahan boleh, pecahan tak boleh. Kuasa, kalau kuasa tu ada negatif boleh? Tak boleh. Okey. Lepas tu kita tengok ciri yang kedua tu. Pemboleh ubah. Tengok pemboleh ubah dia. Tengok huruf dia. Ada berapa huruf. Yang wajibnya mesti 1 sahaja. Okey, mesti 1. Okey, seterusnya. Apa nak buat? Okey, kalau kamu dah tahu ciri dia, kita buatlah praktis kendiri 1.1a. Okey, soalan nombor 1. Nombor 1 cikgu dah terang tadi. Mana? Okey, kalau kita tengok F lah, 1F. 1F. 1F, ya ke bukan? Bukan, betul, bukan. Sebab apa? Okey, tu masalah dia. X kuasa 1/2. Okey, kuasa dia tu tak lepas. Kuasa mesti 2. 1/2 tu pecahan, tak boleh. Okey, so F, jawapan dia bukan. Sebab apa bukan? Sebab terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Okey, jadi kerja kamu buat semua sekali. Okey, soalan nombor 1 semua sekali.
Okey, soalan nombor 2. Tentukan nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut. Okey, tadi cikgu tak terangkan pun. Kalau kamu baca dalam buku teks pun ada. Tapi dia senang je. Okey, bentuk arm. Cikgu beritahu bentuk arm dia. Okey, sekejap. Cikgu ruang nak tulis. Okey. Dia bentuk arm, bentuk umum dia lah. Okey, bagi ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah, bentuk dia macam ni. Dia adalah, cikgu ambil pen warna hijau. A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Okey. Jadi, macam mana kita nak tahu A? A tu adalah nombor yang berada di depan X kuasa 2. Okey, B mana pula? B adalah nombor yang berada di sebelah X. C tu mana? C tu adalah nombor kat hujung sekali. Ataupun nombor yang tak ada X kat dia. Okey, cikgu tunjuk contoh lah. Soalan nombor 2A. Dia suruh tentukan nilai A, B dan C. Okey, A, B dan C. Cikgu tunjuk contoh ni ya. Okey. A dia berapa? Okey. A dia berapa? Okey, cikgu tulis balik. 2X kuasa 2 tolak 5X tambah 1. Okey. A dia berapa? A dia, kita tengoklah A dia. A tu cikgu kata apa? A tu adalah nombor di sebelah X kuasa 2. Jadi A, inilah A. Jadi A sama dengan 2. B apa? B adalah nombor sebelah X. Mana B? Ni X. Ni B. Tu nombor. So B sama dengan negatif 5. C tu apa? C hujung sekali. C yang tak ada apa-apa tu. Okey, kita panggil pemalar. Okey, C yang tak ada X. Jadi C sama dengan 1. Okey, tu tentukan nilai A, B dan C. Ada lagi? Nak bagi contoh lagi? Okey, cikgu tunjuk contoh H lah. Satu lagi H. Okey, H. Okey, H. Sekejap 1/3 K kuasa 2 tolak 2. Okey. A berapa A? A sama dengan, A adalah perkali ataupun nombor yang berada pada sebelah huruf yang ada kuasa 2 tu. Jadi, inilah A. A sama dengan 1/3. B ada B. B adalah perkali bagi pemboleh ubah yang tak ada kuasa tadi. Ataupun huruf nombor sebelah X. Okey, bagi kes ni K. Jadi ada tak nombor sebelah K? Tak ada. Jadi B sama dengan 0. Okey, C. C adalah pemalar. Maksud dia hanya nombor, tak ada huruf sebelah dia. Mana C? Jadi inilah C. C negatif 2. Okey, itu tentukan. Satu lagi cikgu cuba bagi contoh. Nanti kamu tanya cikgu pula. Okey, contoh I. Sebab I tu dia ada kurungan tu. Okey. Ni I. 2R kurungan R tolak 3. Okay, kes yang macam ni kamu kena buat macam ni dulu. Ingat lagi tak? Ni belajar form berapa ni? Form 2 kan? 2R darab R, so dia akan jadi 2R kuasa 2 tolak 6R. Okey, jadikan dalam bentuk tu dulu. Okey. Okey, lepas tu barulah kita cari A. A sama dengan
nombor ataupun perkali yang berada di sebelah pemboleh ubah, sebelah huruf yang ada kuasa 2 tu. Jadi inilah A. A sama dengan 2. B ada B. B adalah nombor sebelah R tu. Jadi B negatif 6. C ada C. C tak ada lah. Sebab apa dia tak, C tak ada kat barisan ni. So C adalah kosong. Okey, dapat? Boleh buat tak? Okey, cikgu harap kamu semua boleh buat. Praktis kendiri 1.1 A. Okey, kalau ada apa-apa kamu PM cikgu ataupun kamu mesej lah dalam Google Classroom tu. Okey, itu sahaja kita nak belajar hari ni. Nanti kelas akan datang cikgu buat video macam ni lagi lah. Sebab kalau Google Meet nanti internet tak apa-apa nak laju, kadang-kadang sangkut.